يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, izin dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu di pagi yang mulia ini, di pagi hari penghulu segala hari, iaitulah pada pagi hari Jumaat. Dan ini adalah merupakan Jumaat yang pertama di dalam tahun Hijriyah yang baru bermula kemarin, iaitulah pada hari ini, pada 2 Muharram tahun 1442 Hijriyah. Alhamdulillah, kita masih lagi diberi kesempatan, diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi diberi peluang untuk memperbanyakkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pertama ingin saya memperkenalkan diri, nama Mumtaz Subhi bin Muhammad Sabuddin. Alhamdulillah telah tamat pengajian di Universiti Al-Azhar tahun lepas. Alhamdulillah. Baik. Insya-Allah pada pagi ini, sebagai tazkirah kita pada pagi ini, insya-Allah saya akan membacakan dan menghuraikan sikit mengenai hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhurlah, yang selalu dah kita dengar, yang merupakan 1/3 daripada agama ini, iaitulah hadis yang pertama daripada kitab Arba'in An-Nawawi, iaitu kitab hadis 40 karangan Imam Nawawi. Hadis yang sangat masyhur, yang mana semua orang tahulah tentang hadis ini dan menjadi tonggak utama di dalam Islam. Baik. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam al-Muhaddithin Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Diryah al-Bukhari wa Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi fi sahihayhima alladhaini huma asahhul kutubil musannafah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maksudnya dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanya segala amal dengan niat, dan hanya bagi tiap-tiap seorang apa yang ia niatkan. Maka barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya bagi dunia yang ia akan memperolehinya, atau perempuan yang ia ingin mengahwininya, maka hijrahnya kepada apa yang ia berhijrah kepadanya itu. Diriwayatkan hadis ini oleh dua orang imam hadis, iaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardazibah Al-Bukhari, dan Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Nisaburi dalam kitab sahih keduanya, iaitu kitab yang amat sahih, amat asah di antara segala kitab yang pernah disusunkan. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh dua orang imam, Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana apabila sesebuah hadis itu diriwayatkan oleh kedua-duanya dan kedua-dua mereka meletakkan hadis di dalam kitab mereka, maka darjat kesahihan hadis itu adalah yang paling tinggi, adalah yang paling sahih lah. Kalau diriwayatkan oleh kedua-duanya, darjat kesahihan adalah yang paling asah. Jadi tidak ada ragu-ragu lagi lah bahawa hadis ini adalah hadis yang sahih, yang sabit daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis yang pertama ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidina Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Beliau khalifah Islam yang kedua. Sayyidina Umar ibn Khattab merupakan khalifah Islam yang kedua selepas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Terkenal sebagai seorang yang berani dalam urusan menegak kebenaran. Seperti mana ma'ruf, Sayyidina Umar seorang yang sangat berani. Dalam keadaan semua orang berhijrah dari Mekah ke Madinah dalam keadaan rahsia pada waktu malam, dia tidak. Dia berhijrah dalam keadaan terang-terangan, terang-terang. Dan dia juga antara orang yang mengiklankan keislamannya tanpa rasa takut kepada musyrikin Mekah. Dia mengiklankan keislaman dia tanpa rasa takut, tanpa rasa gerun dan sebagainya, kerana dia adalah seorang yang sangat berani. Dan orang lain tidak berani dengan Sayyidina Umar. Umat Islam menyebut beliau dengan panggilan Abu Hafs, artinya bapa singa. Bapa singa, mengingat keberanian dan kepahlawanan beliau itu. Beliau banyak juga meriwayatkan hadis, semuanya berjumlah kira-kira 569 hadis. Di antara hadis-hadis itu ialah hadis yang pertama ini. Hadis ini antara hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Baik. Apakah yang dimaksudkan dengan niat? Kerana hanya segala amal itu dengan niat. Apakah yang kita faham maksud niat itu? Niat itu apa? Dan apakah fungsi niat itu? Adakah niat itu amat penting di dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim? Amat pentingkah ataupun bagaimana? Niat menurut bahasa ialah qasad ataupun tujuan hati dan iradat, kehendak hati. Dari segi bahasanya, niat itu apa yang hati nak, apa yang hati nak buat, apa tujuan hati buat, apa tujuan kita buat tu dalam hati, tujuan kita buat sesuatu tu ataupun apa yang kita nak bila buat sesuatu tu, itulah yang dinamakan sebagai niat.
maka dengan tujuan hati dan kehendak hati sendiri terjadilah sesuatu amal atau pekerjaan. Bila ada tujuan, bila ada kehendak hati, barulah kita akan buat satu pekerjaan, satu amalan. Itu dari segi bahasanya. Menurut istilah syarak, niat ialah tergerak hati ke arah sesuatu pekerjaan untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala dan menyatakan perasaan tunduk dan patuh kepada perintahnya. Inilah yang dikatakan ikhlas atau kejujuran dalam melaksanakan suatu amal. Bila tergerak hati kita untuk melakukan amal ibadah, untuk melakukan apa sahaja pekerjaan kerana mencari keridaan Allah, kerana patuh kepada perintah Allah, kerana takut kepada azab Allah, kerana mengharap sangat rahmat dan keridaan daripada Allah, itulah yang dinamakan sebagai ikhlas. Ikhlas. Kerana ikhlas itu maksudnya kita melakukan ibadah itu hanya kerana Allah Ta'ala. Hanya kerana Allah Ta'ala. Sama ada kerana mengharapkan keridaan Allah, ataupun kerana patuh dan taat kepada Allah, ataupun kerana takutkan azab Allah, ataupun kerana mengharapkan pahala dan ganjaran daripada Allah. Mengimbangi segala tujuan itu, yang penting kerana Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang dinamakan ikhlas. Adapun melakukan ibadah selain daripada kerana Allah, itu tidak dinamakan ikhlas. Itu bukan dinamakan ikhlas lah. Ikhlas ini melakukan ibadah kerana Allah, bukan kerana sesuatu tujuan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maksud niat menurut pendapat ulama ialah untuk menyatakan perbezaan antara amal ibadat dengan pekerjaan adat atau jenisnya ibadah itu sendiri. Itulah fungsi niat itu. Kita melakukan suatu pekerjaan yang sama, namun membezakan dia adalah niat. Contohnya sembahyang. Sembahyang itu sama aja. Ada takbiratul ihram, ada baca Fatihah, ada rukuk, ada sujud, ada duduk antara dua sujud, ada tahiyat akhir dan sebagainya, ada memberi salam, sama dia punya rupa dia. Namun yang membezakannya adalah niat. Niat itulah yang membezakan adakah dia melakukan solat fardu ataupun solat sunat. Adakah dia melakukan solat zuhur ataupun solat asar? Adakah dia melakukan solat tunai ataupun solat qada? Adakah dia melakukan solat hormat waktu ataupun sebagainya? Semuanya adalah yang membezakan dia niat. Rupa sembahyang sama aja, cuma beza rakaat lah. Tapi rupa sembahyang tu sama. Bermula dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Sama rupa dia. Rukun dia sama, perkara sunat dia sama. Rukun dia takbiratul ihram, baca Fatihah, rukuk, tumakninah, i'tidal dan sebagainya. Sunat dia baca doa iftitah, baca surah, zikir di dalam sujud rukuk, membaca tahiyat awal dan sebagainya. Sama, benda wajib dan benda sunat dalam sembahyang sama. Namun yang membezakan adakah itu sembahyang fardu ataupun sunat, sembahyang zuhur ke asar ataupun isyak, sembahyang apakah itu adalah niat dia. Niat yang membezakan sembahyang tu. Sama juga dengan pekerjaan yang lain. Kita makan. Makan rupa dia sama. Masukkan makanan ke dalam mulut, lepas tu kita telan. Namun yang membezakan adakah makan itu memperoleh pahala ataupun tidak memperolehi pahala apa-apa adalah kerana niatlah juga. Kalau niat memakan itu untuk menyihatkan tubuh badan kerana nak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
Maka dengan niat itu, makan tu boleh jadi ibadah. Namun makan tidak berniat untuk keridaan Allah, makan je lah. Macam mana selalu makan, tak dapat apalah. Tak dapat apa, hanya harus sajalah. Pahala tak ada, dosa tak ada lah. Jadi itulah fungsi niat di dalam kehidupan kita. Fungsi niat adalah untuk membezakan ibadah dengan ibadah yang lain, ataupun untuk membezakan ibadah dengan adat. Untuk membezakan ibadah dengan adat. Baik. Hanya bagi tiap-tiap seorang apa yang ia niatkan, sesuai dengan apa yang telah diterangkan di awal hadis tadi, bahawa segala amal adalah dengan niat. Maka niat itu tentu pula mempunyai arah tujuan atau ketentuan maksudnya. Kerana di sinilah terletak balasan baik atau jahat, dan seorang akan mendapat balasan itu sebanding dengan apa yang telah diniatkan. Jadi setiap amalan yang kita buat dengan niat, adakah niat kerana Allah ataupun niat kerana nak meraih pujian manusia, adakah niat kerana hendak mendengar pujian ataupun hendak menunjuk kepada orang, niatlah tu yang membezakan kita, membezakan amal kita, adakah diterima ataupun tidak. Jadi bagi kita, iaitu ganjaran ataupun balasan bagi tiap-tiap seorang tu dengan niat dia. Dengan niat dia, dengan apa yang dia niatkan. Kalau dia niat benda baik, dia niat ibadah kerana Allah, dia dapatlah ganjaran, pahala, keridaan, rahmat, keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau dia beribadah, niat dia kerana selain dari Allah, niat kerana hendak menunjuk-nunjuk, niat kerana hendak meraih pujian daripada orang, niat kerana takabur, kerana berasa dialah orang yang paling abid, yang paling beribadah kepada Allah berbanding orang lain, dalam keadaan hatinya memandang rendah kepada orang lain, kata dia ni mayang tak banyak macam aku, dia ni puasa tak banyak macam aku. Niatlah tu, niat yang salah. Baginya tidak ada apa-apa pahala, bahkan tidak diterima amal ibadahnya, sia-sia. Takut-takut di hari akhirat nanti timbangan yang jahat itu lebih banyak daripada timbangan yang baik. Walaupun nampak amalan itu banyak, tapi kosong. Macam mana plastik kosong, nampak besar tapi tak ada apa. Macam mana gula kapah, nampak besar tapi tak ada apa. Macam mana bulu-bulu ayam yang banyak besar tapi tak berat. Letak batu satu habis terbang dah. Nak kata amal ibadah banyak tapi tak ada nilai pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana niatnya yang salah. Kerana niatnya yang tidak betul. Kerana tujuan dia tu yang bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, namun kerana riya, kerana sum'ah, kerana takabur dan sebagainya. Itulah kata yang memasukkan kita ke dalam syurga, yang menyebabkan kita mendapat rahmat Allah, bukannya banyaknya ibadah kita, tetapi banyaknya rahmat Allah ke atas kita. Banyak mana ibadah kita pun kalau niat tak betul, tidak diterima oleh Allah, sia-sialah. Sia-sia. Namun bila banyaknya ibadah kita semuanya kerana Allah dan kebanyakannya kerana Allah, maka kualiti ibadah itu akan menyebabkan kita memperolehi keridaan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mendapat balasan itu sebanding dengan apa yang telah diniatkan menurut ikhtiar dan pilihan hatinya sendiri. Menurut niat apa yang dipilih oleh hati dia sendirilah. Misalnya suatu amal ibadah seperti sembahyang yang wajib atau yang sunat baru dianggap sah serta diterima dan diberi balasan sekiranya niat asal mendirikannya kerana Allah, bukan kerana lainnya. Sembahyang kita barulah diterima
oleh Allah Ta'ala sekiranya kita melakukannya kerana Allah, bukan kerana selain daripada Allah. Inilah yang dinamakan ikhlas, yang menjadi jiwa suatu amal, dan amal yang demikian inilah yang diperintahkan Allah dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Dan tidak diperintahkan mereka melainkan supaya mereka menyembah Allah dengan mengikhlaskan agama kerana Allah Subhanahu wa taala. Disebut di dalam Al-Quran, dengan menjauhi kesesatan dan sampai mereka mendirikan sembahyang dan memberikan zakat, kerana yang demikian itulah agama yang lurus. Jelaslah bahawa suatu amal itu dianggap sah atau sempurna kalau diwujudkan dengan niat atau qasad. Dan niat juga merupakan rukun dalam ibadah. Rukun sembahyang mula-mula niat. Rukun puasa pun mula-mula niat. Rukun haji umrah pun mula-mula niat. Kebanyakan amal syarat wajib, syarat sah dia niat. Maksudnya rukun bukan syarat sah. Rukun dia adalah niat. Niat. Jika tidak niat tak sah. Kalau niat selain daripada Allah tak diterima. Tu kata niat tu penting. Kalau tak niat langsung tak sah terus sembahyang tu. Sembahyang tak niat tak sah terus. Puasa tak niat tak sah terus. Kalau niat dah tapi tujuan tu bukan kerana Allah, sah ibadah tetapi tak dapat pahala. Tak dapat pahala. Itulah kata fungsi niat tu. Fungsi niat tu, gerak hati kita, tujuan kita, ibadah itu, yang menyebabkan elok ataupun rosaknya sesuatu ibadah itu hanya dengan suatu benda yang ada di dalam hati, iaitulah niat. Niat. Niatlah yang menjadi ibadah itu cantik, sempurna. Niat jugalah yang menjadikan ibadah itu rosak dan koyak dan sebagainya. Baik. Maksud niat orang yang berhijrah bersama Rasul. Tadi kata sesiapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, maka ia berhijrah kerana Allah dan Rasul. Barang siapa berhijrah kerana dunia dan seisinya ataupun perempuan yang ingin dia mengahwini, maka dia berhijrah kepada apa yang dia niatkan. Makna kata sempurna dengan hijrah ini, bila kita berhijrah, hijrah kita itu mestilah kerana apa? Kerana Allah dan Rasulnya. Barulah kita mendapatkan keberkatan, barulah kita mendapatkan ganjaran, barulah kita mendapat keridaan Allah. Namun kita berhijrah berubah bukan kerana Allah dan Rasul, tetapi kerana kepentingan dunia, kerana kepentingan yang mana ada di dunia, ataupun kerana perempuan dan sebagainya, maka kita dapat yang tu lah. Keridaan Allah kita tak dapat, rahmat Allah kita tak dapat lah. Kita dapat tu dapat dunia. Dapat dunia aja. Yang manakah yang lebih baik? Kerana Allah kah ataupun kerana dunia? Baik. Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan pada hadis tersebut bahawa segala amal adalah dengan niat dan tiap-tiap seorang mendapat balasan menurut apa yang ia niatkan, maka dinyatakannya pula maksud niat orang yang berhijrah bersamanya ke Madinah demi kepentingan agama Islam. Orang yang berhijrah ke Madinah dengan maksud yang baik, lagi ikhlas semata-mata kerana Allah dan Rasulnya, maka dikatakan hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, dan sudah tentu mendapat ganjaran yang sesuai dengan maksudnya. Lepas Nabi sebut pasal niat, Nabi cerita pasal perihal orang-orang yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Ada dalam kalangan mereka yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah tidak lain dan tidak bukan hanya kerana Allah dan Rasul. Jadi sesiapa yang berhijrah itu kerana Allah dan Rasul, maka dia berhijrah kepada Allah dan Rasul.
Apabila seseorang itu berhijrah kepada Allah dan Rasul, sudah tentu tidak sangkal lagi dia mendapat keridaan dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diniatkan. Sesuai dengan apa yang diniatkan. Sebaliknya ada pula orang yang berhijrah ke Madinah dengan maksud yang tidak sesuai dengan tuntutan agama. Bahkan ada sebahagian daripada orang yang berhijrah itu qasad utama dia bukan kerana Allah dan Rasul, namun kerana sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntutan agama. Malah hijrahnya untuk kepentingan peribadinya sebagaimana yang dinyatakan Rasul dalam sabdanya, iaitu barang siapa hijrahnya bagi dunia yang ia akan memperolehinya atau perempuan yang ia ingin mengahwininya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang ia berhijrah kepadanya itu. Kalau dia berhijrah itu bukan kerana Allah dan Rasul, tetapi kerana dunia, maka kepada dunialah dia berhijrah. Maksudnya apa? Tak ada apa-apa sia-sia. Sia-sia. Orang lain berhijrah memperolehi keridaan dan ganjaran, dia berhijrah tak dapat apa. Dapat dunia lah. Dapat dunia nak tahan tahu mana? Dunia itu tidak kekal. Dapat dunia di dunia je lah. Pahala tak ada. Sia-sialah sesuatu amalan itu, sesuatu penghijrahan itu. Sia-sia. Baik. Maka teranglah dari kenyataan tersebut bahawa hijrah dan perbuatan atau amal yang sepertinya ada mempunyai dua macam keadaan. Ada yang dilakukan kerana agama dan ada pula kerana dunia atau lainnya. Ada orang hijrah ataupun melakukan sesuatu amalan, berhijrah dan sebagainya kerana agama, kerana Allah dan Rasul. Ada sebahagian orang membuat sesuatu amalan, berhijrah, melakukan suatu pekerjaan bukan kerana Allah dan Rasul, walaupun pada zahirnya perbuatan itu sama. Sama-sama berhijrah, sama-sama bergerak, sama-sama melakukan perjalanan, sama-sama membuat pekerjaan yang sama. Namun orang ni dapat pahala, orang ni tak dapat pahala. Kerana apa? Kerana niatnya berbeza. Kerana niatnya berbeza. Walaupun pada zahirnya kelihatan kerana agama, luar nampak macamlah dia buat tu kerana agama. Namun diri sendiri itu jelah yang tahu kerana agama ke kerana dunia. Sebagai contohnya ialah orang yang menunaikan haji untuk berniaga. Dia pergi buat haji. Haji itu tuntutan agama dah, tuntutan agama. Tapi niat utama dia bukan nak buat haji pun. Niat utama dia nak pergi berniaga. Nak pergi berniaga. Ataupun orang yang menuntut ilmu untuk mendapat kedudukan dalam masyarakat. Dia menuntut ilmu bukan kerana Allah, bukan kerana nak memperkasakan keimanan dan ibadah dia kepada Allah. Namun dia menuntut ilmu sebab dia nak jadi orang yang tinggi dalam masyarakat. Dia nak orang angkat dia. Dia nak kedudukan, dia nak jawatan. Jawatan itu, jawatan ini, dia nak orang kenal dia. Dia nak orang sanjung dia. Tujuan asal dia menuntut ilmu kerana itu. Maka masing-masing akan mendapat balasan menurut niat atau qasadnya. Maka tidak ada apa-apa. Sia-sia. Sia-sialah perbuatan dengan niat seperti itu. Walaupun zahirnya pergi buat apa? Buat haji. Zahirnya buat apa? Mengaji. Benda tu tuntutan agama. Tetapi niatnya terpesong daripada tuntutan agama. Baik. Pada zaman Rasulullah SAW ada orang yang berhijrah ke Madinah, tetapi hijrahnya bukanlah kerana maksud menunaikan tuntutan agama. Kerana ada suatu kisah pada peristiwa hijrah, ada seorang dia hijrah ke Madinah, tapi bukan kerana agama. Malah sebaliknya untuk menyampaikan hajatnya. Ibnu Mas'ud menerangkan bahawa di antara para sahabat ada seorang lelaki yang ingin berkahwin dengan seorang perempuan yang bergelar Ummu Qais. Ibnu Mas'ud cerita ada seorang sahabat ni, dia
hijrah sebab dia nak menikah dengan salah seorang perempuan di Madinah. Tu tujuannya, bukan sebab kerana Allah dan Rasul, bukan kerana tuntutan agama. Tujuan utama dia sebab nak menikah dengan Ummu Qais tu. Tetapi Ummu Qais sendiri tidak suka menjadi isterinya kalau dia tidak mau berhijrah ke Madinah. Ummu Qais pula buat syarat, kalau kamu tak mau pindah ke Madinah, aku tak mau menikah dengan hang. Dia pula buat syarat, kalau kamu tak mai, aku tak mau menikah. Kamu kena mai dulu baru saya mau menikah dengan kamu. Ummu Qais kata. Kerana ini maka berhijrahlah lelaki itu berhijrahlah. Sebab kalau dia tak hijrah, dia tak boleh kahwin dengan Ummu Qais ni. Jadi dia hijrahlah. Kalau tak hijrah, tak boleh kahwin. Hijrah boleh kahwin tak? Boleh kahwin. Maknanya kata, dia hijrah bukan pasal apa, tapi pasal nak kahwin dengan kawan tu. Kata Ibnu Mas'ud, kami menamakan orang itu dengan namanya Muhajir Ummu Qais. Kami bagi gelaran dekat dia, Muhajir Ummu Qais. Orang yang berhijrah kerana Ummu Qais. Bukan orang yang berhijrah kerana tuntutan agama. Gelaran dia Muhajir Ummu Qais. Orang yang berhijrah kerana Ummu Qais. Iaitu seorang yang berhijrah kerana Ummu Qais, bukan kerana Allah dan Rasulnya. Inilah gambaran hijrah yang oleh Rasul dikatakan hijrah kerana perempuan sebagaimana yang diterangkan dalam hadisnya. Yang inilah kata maksud Nabi itu, berhijrah kerana dunia ataupun perempuan yang ingin dia kahwinkan. Terkenalah pada orang lelaki ni. Terkenalah pada dia. Tu kata apa yang membezakan niat kita tu, apa yang membezakan amalan kita tu, penghijrahan kita, pekerjaan kita itu, yang menyebabkan kita mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala adalah kerana niat kita. Jadi sentiasalah kita tajdid niat kita, memperbetulkan niat kita apabila kita ingin melakukan sesuatu pekerjaan ataupun amalan. Niat itu penting. Niat itu tunggak kepada agama. Penyebab sahnya ibadah dan penyebab diterimanya ibadah itu, kunci utama dia adalah niat. Kerana di dalam tubuh manusia ada seketul daging, di mana eloknya daging tu eloklah seluruh tubuh tu, rosaknya rosaklah. Apa dia? Iaitulah hati. Dan niat itu tempatnya di mana? Di hati. Jadi eloknya hati dan eloknya niat jadi eloklah. Bila tak eloknya hati, tak eloknya niat, jadi tak eloklah. Jadi rosak semua ibadah kerana niat yang tak elok. Jadi sempurnanya ibadah kerana niat yang elok. Jadi hati itu mestilah diubati dan mestilah kita memperbaharui niat kita supaya sentiasa melakukan ibadah itu hanya ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Jadi saya rasa cukup sekadar situ dulu untuk pagi ini, dan kita tangguhkan majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya' wa a'yunana minal khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.